Ya, bersama dengan rakan setugas Madini di daerah Blyth. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rakan tugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat juga ya. Bagaimana pula dengan Sarina dan juga Umu? Alhamdulillah ya. Kami berada dalam keadaan sehat dan ceria pada pagi Jumaat ini. Ya Dini, tadi kami ada membincangkan mengenai teknologi seperti mana yang sedia maklum. Kita ni tahu media sosial ada baik dan buruknya menurut kita, menurut Dini sendiri, mengapa media sosial ini memberikan pengaruh yang baik atau sebaliknya kepada pembaca dan juga pengguna. Boleh kongsikan? Ya, bagi secara peribadi ya, media sosial ini ada juga baiknya, ia ada memberikan pengaruh kepada pembacanya juga. Di antaranya kalau kita membaca mengenai dengan ataupun menerima konten yang memberikan impak positif, contohnya saja memberikan tips keselamatan, kesihatan, itu adalah baik untuk petani. Dan juga adanya juga kita tidak mengongsikan kalau sekiranya kita menerima dengan berita-berita yang kurang sahih ataupun palsu, kerana ini akan orang menjadikan satu kesalahan jika kita memberikan berita palsu kepada orang lain. Jadi ada baik buruknya jugalah mengenai dengan mengongsikan media sosial ini ya. Betul ya. Yang pasti kita ni selaku pengguna perlu bijak sebenarnya juga ya. Ia akan boleh memberikan kesan yang baik jika kita benar-benar ya memanfaatkan dan pandai ataupun bijak memilih mana sumber media sosial yang memberikan impak yang positif kepada kita ini. Ya, tepat sekali. Dan mungkin Dini akan mempunyai dapat mengkongsikan kepada penonton maklumat ataupun memberikan informasi berkenaan dengan daerah Blyth dan boleh saja bersama Madini Haji Ahmad. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Jumaati Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dalam menyaksikan rancangan Rapat Pagi lintas langsung yang akan bawakan dari daerah Blyth. Seperti biasa kami ke mana-mana di kita dan juga mengongsikan satu makluman serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan sebagai pengurusan bersama keadaan cuaca di daerah Blyth pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, ada terlebih dahulu saya mengkongsikan satu info semasa iaitu mengenai dengan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan akan mengadakan aktiviti perpustakaan iaitu program Mesra Perpustakaan yang mana ianya akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad iaitu 27 dan 28 Januari 2024 bermula pada jam 9.30 pagi sehingga jam 4.30 petang dan terdapat pelbagai aktiviti yang telah disediakannya, di antaranya operasi lontar literasi, kempen keahlian, permainan catur warna, belen ajaib dan bermacam-macam lagi ya. Jadi orang ramai adalah dialih-alihkan untuk datang hadir bagi memeriahkan aktiviti perpustakaan ini. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Zaman, yakni masa terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, antaranya ada 4 bulan haram, yakni suci. 3 bulan berurutan, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab yang berada antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bulan Rejab merupakan bulan ke-7 dalam tahun Hijrah dan memiliki keutamaan yang penting dalam Islam. Bulan ini juga dipanggil sebagai bulan Isra Mi'raj
kerana pada bulan ini terdapat peristiwa Isra' dan Mi'raj. Oleh itu, agama Islam menuntut umatnya untuk menghidupkan bulan ini dengan amalan-amalan ibadat. Rajab bererti membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengurniakan nikmat, kemurahan dan kebajikan. Banyak kelebihan dari segi ibadat dan peristiwa penting yang berlaku pada bulan ini, antaranya yang kita ketahui peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan mukjizat serta tugas kepada Rasul yang menjadi utusannya, dan di dalam peristiwa inilah kita umat Islam diwajibkan mengerjakan solat fardu 5 waktu. Di bulan ini juga Rasulullah SAW telah berhijrah ke Habsyah untuk melakukan dakwah Islamiah, sehinggalah dakwah Islam dapat tersebar ke seluruh Afrika dan dunia amnya. Bulan Rajab juga antara bulan yang dimuliakan dalam agama Islam dengan amalan sebagai persediaan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Persediaan dalam menyambut bulan Ramadan dengan meningkatkan amalan pada bulan Rajab adalah amat membantu kepada pembentukan takwa seorang mukmin. Bulan Rajab merupakan bulan haram yang merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang muslim boleh memilih untuk beramal mengikut kemampuan masing-masing dengan mengusahakan semaksimal mungkin bagi mendapatkan keberkatan serta keredaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan ibadah. Selaku hamba Allah adalah wajar membesarkan bulan ini dengan amalan yang dianjurkan dalam Islam, dan perlulah kita membuat persediaan untuk menuju kepada bulan Ramadan yang bakal tiba bagi mengambil keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, seorang Muslim boleh memilih untuk beramal ibadat mengikut kemampuan mereka masing-masing dengan mengusahakan semaksimal mungkin bagi mendapatkan keberkatan serta keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadat. Terdapat beberapa amalan yang dituntut untuk diperbanyakkan melakukan pada bulan Rajab ini, iaitu menghidupkan qiyamul lail seperti solat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, bersalawat ke atas Nabi SAW dan berdoa. Amalan yang lain pula ialah dengan melakukan ibadat puasa dan bersedekah, yang pada asasnya semua amalan ini boleh dihidupkan di sepanjang bulan Rajab. Seseorang boleh mengamalkan kesemua amalan ini dan tidak menentukan bahawa mesti dilakukan pada bulan Rajab. Dan apa yang lebih penting, amalan tersebut semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan mengamalkan ajaran Islam yang menggalakkan umatnya meningkatkan amal saleh dan sebagai bekalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, selaku hamba yang taat dan sebagai persediaan menuju ke arah bulan Ramadan yang bakal tiba, maka sewajarnya bulan ini dihidupkan dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.